Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini kita berjumpa lagi sekali dalam satu lagi episod dalam Kisah Seram. Tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okey guys, hari ni kisah seram hari ni. Okey, aku nak bersembang sikit kisah seram tentang seorang budak nama Maya. Maya ni pula, dia adalah seorang eksekutif bank yang rajin, berdedikasi kan. Jadi pada satu malam ni, si Maya ni dia terpaksa untuk buat shift malam, okey, untuk settlekan kerja-kerja dia dekat office. Banyak kerja-kerja dia yang tertinggal kan. Dan malam tu macam agak sunyi, agak gelap kan. Cuma masa si Maya ni tengah cuba untuk selesaikan pekerjaan dia ni, dan secara tiba-tiba dia punya laptop ni jadi macam pelik tau. Dia kadang-kadang dia macam flickering, kadang-kadang dia punya skrin macam tertutup sendiri, lepas tu kadang-kadang dia punya screen saver jalan sendiri. Jadi dia macam pelik lah, apa pula benda ni jadi macam ni kan, tak pernah jadi macam ni. Dan dia pun buat tak tahulah, dia buat tak tahu. Lepas tu dia masih, orang kata, buat kerja dia lagi ni, dan secara tiba-tiba lampu-lampu dekat office dia ni seolah-olah macam berkelip-kelip tau. Dia berkelip-kelip yang orang kata macam menggila, kelip-kelip dia ni kan. Jadi dia macam pelik lah, apa sal jadi macam ni kan. Dan baru dia sedar masa tu yang dia sorang-sorang dekat office. Okay? Dia buat overtime masa tu lebih kurang dalam lepas isyak macam tu lah kan. Jadi dalam keadaan yang serba tak kena ni, si Maya ni cubalah untuk mencari penjelasan rasional tentang kejadian yang ganjil ni. Tapi kejadian-kejadian ataupun benda-benda yang ganjil ni makin lama makin menjadi-jadi. Tadi kita cerita pasal laptop, pasal lampu dekat office. Kali ni lampu-lampu dekat kubikel lain ataupun monitor-monitor dekat kubikel lain pun dah start berkelip. Alright? And then ada kerusi-kerusi yang turut bergerak juga. Kan? Ada 2-3 kerusi yang tiba-tiba macam bergerak dengan sendirinya. Jadi bila dia tengok dekat bahagian kubikel, tak ada orang kat situ guys. Memang tak ada orang dan memang seorang-seorang Maya kat situ. Kan? Pak Gad of course kat bawah lah. Kan? Jadi dia macam, alamak apa yang dia patut buat? Patut ke dia ni macam melayankan je benda tu, buat tak tahu, buat tak kerti, ataupun dia kena angkat beg terus cabut daripada situ. Lebih kurang dalam 2-3 minit lah si Maya ni duk, orang kata, bergentap dengan perasaan dia sendiri ni. Jadi dia pun decide, okey lah, fine, aku nak balik. Okay, so Maya pun lah kemas beg dia. Dia kemas beg dia apa semua, dia angkat, dia keluar daripada office. Dia tutup lampu office ni, dan dia pun keluar daripada office. Dan dia tekan lift, turun bawah sampai dekat lobby. Dia cakap bye dekat Pak Gad. Dia pun pergilah kat parking. Okay, masa dia sampai dekat basement tu, tengah dia nak berjalan pergi ke kereta dia tu, dia rasa macam ada benda yang tak kena guys. Dia rasa macam seolah-olah macam ada orang ikut dia tau. Dia dapat rasa macam perasaan yang tak kena lah. Jadi dia pun cepat-cepat, dia jalan cepat-cepat dan dia terus masuk dalam kereta, dah tutup pintu, dia lock pintu apa semua, dia start engine, terus cabut daripada office dia ni. So now, dalam perjalanan si Maya ni untuk balik pulang ke kondominium dia yang terletaknya dekat Bukit Terbangsa ni,
Okey, Maya ni bawa kereta daripada Yat Kuan Seng tu, dia bawa kereta sampailah dekat area dekat Bukit Terbangsa ni, sentiasa dalam keadaan berhati-hati. Okey. Dan masa the moment dia masuk dekat area Bukit Terbangsa tu, keadaan kat situ dia jadi macam sunyi sepi. Tak macam malam-malam yang sebelum ni tau. Dia bawa kereta dia kan, tengok kiri kanan sunyi sepi dengan lampu oren, lampu jalan ni. Dan dia tengok bahagian langit, macam gelap macam langit ni kan. Dia terasa macam nak hujan pun dia juga. Jadi masa dia naik dekat Bukit Terbangsa ni, masa selepas daripada Petronas dekat Bukit Terbangsa ni, lepas pada Petronas kan dia belok kanan, on the way nak balik ke rumah dia tu. Kalau tak silap aku, rumah dia dekat Kyoto apa benda tau, saya ingatlah nama tempat tu. Dia pun bawa lah kereta dan dia ternampak, secara tiba-tiba dia ternampak ada satu sosok wanita berpakaian lusuh, berambut panjang yang berada di sebalik pokok sebelah kiri. Okey, dia tengah bawa kereta, dia nampak belah kiri. Dia nampak, dia macam dia tengok ke belakang macam tu. Lepas tu dia macam tak mungkin lah, ini perasaan aku je kot kan. Dia pun bawa kereta tengah naik bukit masa tu. Kali kedua dia nampak perempuan yang sama juga dekat tepi jalan ni, dekat balik pokok ni. Dia nampak lagi sekali. Tak boleh jadi kan. Dan kali ketiga, lepas tu dah tak ada balik pokok dah. Kali ketiga masa tu lepas dah jalan tu, dah pokok dah tak ada. Dia nampak perempuan tu kali ketiga guys, tengah duduk dekat tepi jalan. Dia duduk dekat tepi jalan dengan keadaan yang kaki dia macam ni gitu. Kaki dia macam ni, dia duduk dekat tepi jalan macam tu. Dengan rambut dia ke bawah, baju warna putih. Jadi dia rasa macam okey, ini bukan, orang kata bukan hayalan aku ni, kata. Dia pun terus cepat-cepat bawa kereta dia naik sampailah dekat kawasan kondominium dia ni. Dan dia berharap sangatlah bila dah sampai dekat kawasan kondominium ni, dah masuk dekat bahagian park guard apa semua ni, dia parking kereta dan dia mengharapkan yang semua benda tu dah settle lah. Tapi masa dia sampai dekat kawasan parking ni, dia dah masuk, dah masuk parking, dah keluar kereta, dah angkat barang beg apa semua. Dia pergi dekat lobi, tekan lift naik ke tingkat 5 rumah dia ni. Saat dia sampai dekat tingkat 5, pintu lift pun terbuka. Buka. Dia pun keluar daripada lift tu. The moment dia keluar daripada lift tu, dia nak jalan pergi ke rumah dia ni. Dekat hujung koridor tu, dia ternampak ada seorang wanita yang berambut panjang yang menutupi semua wajah dia ni. Dan perempuan tu adalah perempuan yang sama yang dia nampak dekat tepi jalan tu guys. Jadi masa tu bila Maya nampak perempuan ni, dia macam Astagfirullahalazim kan. Dia cakap ini Pontianak ni, kata kan, confirm Pontianak ni, dia cakap kan. Masa tu dia tak cerita banyak, dia tundukkan kepala dia dah keluarkan kunci rumah siap-siap, dia jalan secepat yang mungkin ke unit rumah dia ni. Kira jarak antara rumah dia dengan Pontianak tu lebih kurang dalam 20 kaki, 30 kaki lah. Tak jauh, dekat dia kan. So the moment dia sampai dekat depan pintu rumah dia ni, dia keluarkan kunci, dia cubalah buka mangga kunci apa semua, dia buka, masih tak boleh. Time-time ni lah kan, time-time ni lah tak ni nak buka. Dia cuba dan dia nampak daripada hujung ekor mata dia ni, dia nampak benda tu macam makin lama makin dekat. Dan finally dia dapat buka pintu ni dan dia pun terus masuk dalam rumah. Tak ada bagi salam, tak ada apa, dia terus hempas pintu, kerbam. Dia campak beg dia dekat hall, dia terus duduk dekat atas sofa masa tu. Dan masa dia tengah duduk kat sofa, lama lah dia menggigil kat sofa sorang-sorang kan. Okey lah. So bila keadaan semua dah reda, dia pun cubalah untuk ambil balik, orang kata, kekuatan dia ni, ambil beg sofa, ambil beg laptop dia, nak masuk dalam bilik lah. The moment dia nak masuk dalam bilik guys, dia terdengar seolah-olah macam ada benda yang berada dekat dapur kan. Dia bajet kucing dia lah, sebab rumah dia memang ada kucing. Dia pun panggil lah kucing dia kan. Kita bagi nama kucing dia Comot lah. Comot. Okay. Tapi kucing dia tu tak menyaut. Tapi kucing tu keluar daripada belakang sofa. Kalau awak keluar dekat belakang sofa, siapa pula yang dekat dapur? Siapa pula yang tengah buat bising kat dapur? Now, masa dia pandang balik ke arah dapur, keluarnya wanita yang sama keluar di balik, orang kata, peti sejuk tu. So basically nak bagikan gambaran guys, nak dapur dia, dekat dapur, dekat tepi tu ada peti sejuk, lepas tu dia ada sinki dan sebagainya lah. Dekat bahagian tepi peti sejuk tu ada satu ruangan kecil kan? Ruangan kecil yang memisahkan antara peti sejuk dan juga dinding masuk ni kan? Ada satu ruangan dekat situ.
keluarlah benda tu dicelah peti sejuk tu. Dengan muka yang penuh darah, dengan rambut yang panjang, baju yang kusut masai, baju yang penuh dengan kata tanah lah kot kan. Baju dia memang nampak kotor habis. Dan perempuan tu datang mendekati si Maya ni. Jadi apa yang Maya ni cakap, bila perempuan tu datang, dia dapat rasakan satu angin yang sangat sejuk. Yang sangat sejuk, yang boleh membuatkan orang menggigil. Jadi si Maya ni pun tutup mata, dia baca ayat kursi, dia baca Fatihah, dia baca 3 kul. Lepas tu dia kata, tolong jangan kacau aku sekarang, tolonglah pergi dari sini, dia kata. Tapi yang paling orang kata yang paling gila guys, masa si Maya ni duk baca surah-surah, ayat kursi, Al-Fatihah dan sebagainya ni, perempuan tu ataupun sosok wanita tu, ataupun senang cerita lagi tu panggil Pontianak tu lah, Pontianak tu hanya ketawakan je si Maya ni. Dia ketawakan je si Maya ni. Lepas tu benda tu cakap dekat dia, kau takkan dapat larikan diri kau dari aku, kata. Tapi suara dia tu macam serak-serak. Dia pun cakap, aku adalah wanita daripada masa lalu yang akan datang menghantui kau. Dia dengar perkataan ni daripada Pontianak tersebut. Jadi si Maya ni orang kata dah mula lah kelang kabut kan. Nak minta tolong, rumah tak ada siapa, tinggal dia seorang je kan. Tinggal dia seorang je. Jadi apa yang boleh si Maya ni buat, dia pun bangun. Dia bangun dan dia pun terus cuba untuk larikan diri masuk ke dalam bilik dan kunci pintu bilik. The moment dia kunci pintu bilik tu bergegar. Kong bergegar. Seolah-olah macam ada orang ketuk, ada orang rampas. Macam benda yang mengamuk dekat luar pintu rumah dia ni, ataupun dekat luar pintu bilik ni. Jadi apa yang dia buat? Dia masuk toilet, dia ambil wuduk, dia teruskan solat isyak dia. Dalam keadaan solat isyak tu masih lagi dengan gangguan-gangguan yang dia cuba yang ada dekat kawasan tu, dan dia cuba untuk tenangkan diri juga. Dan lepas pada solat tu dia baca, dia zikir dan sebagainya, sampailah dia tertidur dekat situ. Tertidur dekat atas sejadah guys. Dan besok tu dia bangun, everything seems to be okay lah. Cuma ini adalah satu-satunya pengalaman yang dia tak dapat nak lupakan lah. Okay? Dia tak dapat nak lupakan, dan dia masih lagi orang kata macam berfikiran positif yang mengatakan mungkin dia terlalu penat, ataupun mungkin ada benda yang masih tak selesai ke apa ke. Dia masih lagi berfikiran positif kan. Dan dia masih lagi kerja dengan bank tersebut kan. Cuma sama ada dia masih tinggal lagi dekat Bukit Antarabangsa ataupun tidak, wallahualam kan. Dia pun tak ada beritahu kan. So itu adalah cerita yang pertama lah berkenaan dengan si Maya ni. Okey, jauh. Bagi saya seram juga cerita ni sebab kita dapat bayangkan kawasan dia dan sebagainya kan. So dia macam agak seram jugalah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua ni pula adalah cerita seram mengenai seorang brother, seorang brother nasi lemak. Kita bagi brother ni nama dia sebagai Ahmad lah. Brother ni, dia penjaga nasi lemak yang orang kata famous lah. Setiap malam, si Ahmad ni, dia akan bawa motosikal ni pergi ke kedai runcit yang terletak lebih kurang dalam 2 km daripada kawasan rumah dia ni. Okay, dia akan pergi ke sana, dia akan beli bahan-bahan nasi lemak dia kan. Nak pergi ke grocery store jauh kan. Jadi yang paling dekat adalah kedai runcit lah dia pergi kan? Beli sayur, timun, beli santan dan sebagainya. Jadi pada satu malam ni, si Ahmad ni dia memulakan perjalanan ni macam biasa. Okey, bawa motor pergi ke kedai dengan orang kata dengan hati yang happy lah. Hati yang happy sebab apa? Dah selama lebih kurang dalam seminggu 2 ni dia punya sale ni memang padu lah, sale dia ni memang best kan. Dia bawa motor sampailah dekat kedai runcit kan, dan dia pun parking lah motor dia kat situ, masuk kedai runcit, dah beli beras, beli timun, beli tomato, beli timun, beli ikan bilis, beli kacang, macam-macam lah benda yang dia beli. Jadi lepas dia dah bayar semua dekat kaunter tu, dia pun letaklah barang-barang tu semua dekat bakul dan dia pun balik lah. Jadi masa dia balik daripada kedai runcit tu, tengah bawa motor, tak jauh lah daripada kedai runcit tu, dia dapat rasakan yang ada sesuatu yang seolah-olah macam tak kena, atau ada sesuatu macam tengah mematikan dia tau. Dan nak bagikan gambaran, Ahmad ni dia memang kena lalu jalan kawasan kubur, okey, untuk sampai ke rumah dia. Maknanya rumah dia kena lalu kawasan kubur dan dia kena sampai ke kedai runcit. Begitu juga time dia balik kan. Masa time dia balik tu, dekat kawasan kubur tu dia terasa macam ada benda yang tak kena tau. Ada satu vibe yang
tak betul dari situ. Tiba-tiba dia rasa cemas, tiba-tiba dia terasa macam tak senang duduk walaupun tengah bawa motor ni kan, tiba-tiba rasa macam tak senang duduk kan. Dan dia pun bawa je lah, bawa motor dia perlahan-lahan kan, dengan rokok dia kan, dia bawa. Jadi masa dia tengah lalu dekat kawasan kubur ni, dia pandang lah dekat kawasan kubur kan, pandang kat kawasan kubur, dia tengok. Dan si Ahmad ni, dia terasa macam dia nampak ada benda tau dekat kubur ni, macam tengah melompat. Dia nampak benda ni, tapi dia rasa macam betul ke apa benda yang dia nampak ni kan. Tak apalah, bawa. And then the moment dia pandang balik ke depan, benda tu dah betul-betul berada kat depan dia guys. Berada kat depan dia kan? Tak lain tak bukan siapa, si pocong ni lah kan? Berdiri kat depan si Ahmad ni. Ahmad ni jam brake motor dia. Jam brake motor dia, dia tengok je benda tu. Sambil-sambil dia tengok, sambil-sambil itulah dia baca. Terkumbat kamit mulut dia ni, baca. Dan benda tu kan, yang menghadap dekat si Ahmad ni langsung tak bergerak. Dia berdiri je dalam keadaan tu. Dia berdiri je. Pada waktu tu si Ahmad dia macam okey lah, aku nak balik ni, dia kata. Aku nak balik, tolong jangan ganggu aku. So dia pun bawa balik motor tu. Masa dia bawa balik motor tu kan, lalu, dan dia melepasi benda tu tau. Dia melepasi benda tu. Okey. Dia memang melepasi benda tu, dan menurut pada kata Ahmad, bila the moment dia melepasi si pocong ni, bau memang teruk guys. Bau macam memang bau bangkai memang. Kan? Memang bangkai punya bau. Busuk gila. Jadi masa dia tengah bawa tu, dia macam bawa, dia tahan dia bau tu, terus melepasi pada si pocong ni. The moment dia dah lepas, si Ahmad ni pun satu gatal kan? Dia dah lepas pada pocong ni, dia bawa kan, dia pusing ke belakang. The moment dia pusing ke belakang guys, si pocong tu dah duduk dekat seat belakang motor tu. Dia tak sedar pun. Jadi si Ahmad, ya Allah, pocong, dia cari. Terus pulas habis motor dia. Tapi dia pulas lah macam mana sekalipun, motor tu seolah-olah macam berat gila. Menjerit dia ni, menjerit sekuat hati ni kan. Kata, pocong, tolong jangan kacau aku, tolong jangan kacau aku nak balik, tolong jangan kacau aku, kata. Masa Ahmad tengah bawa motor ni, menurut pada kata dia, muka pocong ni memang buruk. Memang buruk yang jenis yang mengulpas, mata hitam kan, mata yang jenis macam bernanah pun dia juga kan. Sebelah mata belah kanan macam warna merah, belah kiri dia macam hitam bernanah. Dengan bahagian mulut yang hitam apa semua. Dan dia kata memang bau tu memang bau busuk guys. By the time dia bawa motor laju gila sampai dekat kawasan perumahan dia, dia terus, the moment dia masuk dekat kawasan perumahan dia, dia pun terus parking motor dia guys tu. Parking motor guys tu, tongkatkan motor dia terus caw. Jadi sebelum dia masuk rumah ni, dia berhenti dekat depan tangga rumah dia ni. Masa tu dia dah tak toleh ke belakang, sebab dia tahu kan dekat atas motor tu memang ada benda tu. Dia duduk dekat tangga ni. Lepas tu dia pun cakap, kau tolonglah balik. Kau tolonglah balik, aku tak kacau kau tolonglah jangan kacau aku. Kan? Kau tolonglah balik. Tu dia duduk lama lah, lebih kurang dalam 5-10 minit juga dia duduk je dekat tangga. Tapi dia tak pandang belakang lah. Tak lama lepas tu dia terdengar macam bunyi cek. Dia dengar bunyi tu melompat, tapi dia tak nak pusing. Dia tetap pandang dekat arah tangga rumah dia ni kan. Dan berkali-kali dia cakap, kau tolonglah balik, kau tolonglah balik kan. Aku tak kacau kau tolonglah jangan kacau aku. Aku nak cari rezeki, tolonglah jangan kacau aku kan. Dan sampai satu point tu, dia cuba untuk pusing ke belakang. Dan the moment dia pusing ke belakang, benda tu dah tak ada. Memang lega lah hati si Ahmad ni. Barulah si Ahmad ni patah balik pergi kat motor dia, ambil lah barang-barang dekat bakul motor dia ni untuk bawa masuk ke rumah. Jadi itu cerita pasal si Ahmad ni. Cuma benda yang kita boleh belajar kan, daripada cerita si Ahmad ni kadang-kadang ni kita tak sepatutnya takut pada benda-benda yang asing bagi kita. Mungkin benda-benda ni ada kisah-kisah sedih ataupun kisah-kisah tragis di setiap sosok yang kita jumpa ni. Mungkin kita pun tak ada, wallahualam. Jadi disebabkan pendekatan ni si Ahmad ni dia tak give up lah untuk still meniaga lagi nasi lemak. Still setiap malam, setiap dua hari sekali dia akan pergi ke kedai, lalu jalan yang sama, balik jalan yang sama kan. Kadang-kadang dia tetap juga rasa takut nak pergi ke kedai seorang-seorang malam-malam nak beli barang apa semua, tapi bagi dia mungkin ada cerita di sebalik benda-benda yang dijumpa ni kan. Wallahualam, kita pun tak tahu.
kan. Jadi tu guys, 2 kisah yang kita dah ceritakan pada malam ni. Okey, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jadi kepada anda semua yang masih lagi belum subscribe channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Assalamualaikum. Seram.